Okay, sorry. So 3.2 rintangan sedekat tajuk ini, subtopik ini, kita akan belajar macam mana nak kira rintangan dan juga beberapa ciri dan juga faktor mempengaruhi rintangan. Okay, so yang pertama adalah hukum Ohm. Okay. So dalam buku teks kamu, dia tak menerangkan apa itu hukum Ohm. Okay, maka saya cari untuk kamu supaya senang kita ingat balik. Kita dah belajar sebenarnya, kita nak ingat balik supaya perkaitan kita di depan hari itu lebih mudah. Okay, so hukum Ohm menyatakan arus elektrik yang mengalir adalah berkadar langsung dengan beza keupayaan. Ataupun dalam erti kata lain, satu formula yang famous ditunjukkan adalah V sama dengan IR. V adalah beza keupayaan, I adalah arus dan R adalah total resistance ataupun rintangan berkesan di dalam lita itu. Okay, so nanti cikgu akan terangkan apakah maksud rintangan berkesan itu. Okay, so ada konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Okay, contoh dia macam gawai kuprum, okay, besi. Okay, kalau penebat adalah sebaliknya. Okay, penebat adalah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Contohnya macam kaca, plastik. Okay. So, kalau namanya adalah konduktor Ohm, maka konduktor ini boleh mengalirkan arus elektrik. Okay. Bila dapat mengalirkan arus elektrik, dia sepatutnya mematuhi hukum Ohm. Okay, disebabkan itu, kamu tengok ada satu graf garis lurus. Ada satu graf garis lurus yang bermula daripada titik kosong, okay, dan bergerak seiringan, maksudnya V dengan I tu dia sama banyak. Okay, dia berada di tengah-tengah. Itu menunjukkan V adalah berkadar langsung dengan I. Okay, konduktor bukan Ohm adalah konduktor yang berubah. Okay, yang berubah secara tidak seragam antara V dengan I. So garis melengkung melalui titik asalan itu adalah perubahan yang tidak setara lah antara V dengan I. Maka itu adalah konduktor bukan Ohm. Maksudnya dia punya arus adalah dan beza keupayaan adalah tidak selari ataupun tidak konsisten. Okay. Okey, ini adalah lita selari dan lita bersiri. Okey, pada lita selari dan lita bersiri ni ada ciri yang perlu kita tahu. Okey, yang pertama adalah ciri arus. Yang kedua adalah ciri beza keupayaan dan yang ketiga adalah rintangan. Okey. So, macam mana cikgu ingat perbezaan nak tahu perbezaan antara lita selari dengan lita bersiri ni, kaedah susunan dia. Okay, kalau tangan satu ni, contoh dia dawai kan, ini contoh ini adalah kamu punya rintangan. Rintangan, perintang. This is your perintang. Okay, kalau satu tangan ni bergerak kepada orang lain, satu tangan yang hujung ni bergerak ke arah yang lain, ke arah orang lain, maka ini adalah bersiri. Okay, so episod bersiri ni, satu cerita lain, satu lagi cerita lain. Okay, ini bersiri. Okay, kalau dua-dua tangan ni, sebelah kiri dan sebelah kanan ini sambung pada orang yang sama ataupun sambung pada konduktor yang sama, dua-dua tangan dia ni sambung pada konduktor yang sama, maka ini adalah selari. Memang konsisten, dia tak tipu. Kalau yang selingkuh tu yang tadi, yang ni ke orang lain, tangan sebelah sini ke orang lain. Kalau selari memang cerita dia selari je, konsisten je. Maka dua-dua ni memang pada orang yang sama, satu saja. Okay? So itu susunan. Okay, macam mana kita nak tahu, kita nak ingat ciri untuk beza keupayaan dan juga arus bagi setiap komponen ataupun setiap susunan yang kita ada. Okey, cikgu buat macam ni Sekejap. Cara cikgu ingat, cikgu ingat satu je. Cikgu ingat Siri.
Okay. Cikgu ingat, cikgu ambil satu saja, siri atau selari. Okay. Kalau selari, V dia sama. Okay, V dia sama. Kalau V dia sama, maka I dia adalah tambah. Okay, dia mesti berlawanan. Untuk sesiri, derive sahaja daripada selari. Derive sahaja daripada selari. Maksudnya, kalau selari V dia sama, maka untuk sesiri, V total adalah tambah. Okay. Kalau I untuk selari adalah tambah, maka untuk sesiri adalah sama. Okay. Saya ingat this part saja. Kalau selari, V dia adalah sama. Okay, kita akan gunakan kualiti ini, kita akan gunakan sifat ini untuk litar selari banyak-banyak kali. So, kamu kena ingat kalau selari, V dia sama. Yang lain tu kamu derive. Kalau V sama, I mesti tambah. Kalau V sama, siri mesti tambah. Kalau tambah, Allah kat sini salah. Kalau V tambah, maka I sama. Okay, so derive macam tu saja. So, saya ingat satu saja, yang lain tu saya derive daripada yang satu tu. Okay, so okay, so ini adalah rintangan. So, beza keupayaan untuk litar selari adalah sama. Litar sesiri adalah tambah. Okay, yang beza dekat sini adalah satu saja, iaitu rintangan. Rintangan. Untuk rintangan berkesan bagi litar siri adalah hasil tambah sahaja. Tapi litar selari dia adalah 1/R. 1/R. Jadi kalau kamu nak cari R, kamu kena terbalikkan. By R duduk atas, 1 dekat bawah. Okay? Jangan bila kamu kira 1/R, nilai yang kamu dapat itu adalah nilai R. Salah. Okay? Dia sepatutnya ke atas dan 1 tu ke bawah. Okay, jom kita kira. Contoh satu pengiraan untuk rintangan. Okay, let's say ini adalah rintangan 1, ini rintangan 2 dan ini adalah rintangan ketiga. Okay, kalau kamu perhatikan rintangan 1 ini berada dalam susunan bersiri. Okay, dan ini R2 dan R3 adalah selari. Boleh? Okay, macam mana kita nak kira ada dua susunan yang berbeza. Okay, ada dua susunan yang berbeza. Okay, langkah pertama wajib. Wajib apa? Tukarkan selari menjadi sesiri. Wajib. Suka ke tak suka kena buat. Okay, jadi tengok pada litar ni yang selari hanya berada di sini. Okay, di sini. Maka yang situ tolonglah jadikan dia sebagai sesiri. Macam mana? Okay, macam ni. Alamak, apa nilai dia? Okay, let's say cikgu bagi dia adalah 3 ohm. Yang ini pun 3 ohm. Okay, jadi nak tukarkan yang R2 dan R, 1/R total. Cikgu guna RT R total. Okay, adalah 1/R2 tambah 1/R3. Okay, masukkan nilai 1/3 tambah 1/3. Okay, bila nilai yang bawah ni adalah sama, maka kamu boleh sum upkan dia menjadi 2/3. Bukan 2/6 jangan salah pula, pecahan salah. Kantoi. Okay, jangan salah pecahan. Okay, bila denominator dia sama,
penyebut dia sama, maka kamu tambah saja nilai kat atas, dekat bawah tu biarkan. Okey, nilai ini adalah nilai 1 per R total. Okey, maka nilai R total adalah naik ke atas ni. Tukar tempat, 3 per 2 ohm. Okey, so yang ini, yang this part, okey, yang ini, this part sebenarnya kamu dah jadikan dia sebagai R1, okey, sambung dengan R, sambung dengan R total. Okey, maka sekarang dia dalam bentuk sesiri. Lepas sesiri inilah kamu boleh kira. Okey, so kira. R total tadi kamu dapat 3 per 2. R1 tadi cikgu letakkan dia sebagai 4 ohm. So ini 4. Yang ini 3 per 2 ohm. Okay, dan only kamu boleh tambah. Jadi rintangan berkesan, rintangan R besar berkesan adalah tambah saja untuk nilai ni. Ni iaitu 4 tambah 3 per 2. Barulah kamu dapat nilai total dia berapa dalam unit ohm. Okey, so ini adalah nilai untuk, ini adalah cara kaedah bagaimana kita kira rintangan dalam sesiri dan selari. Okey, ingat this part ni selalu tertinggal ni. Jangan lupa, okey. So seterusnya adalah faktor mempengaruhi rintangan dawai. Okay, so apa faktor yang mempengaruhi rintangan dawai? Ada 4 semuanya. Yang pertama adalah panjang dawai. Semakin panjang dawai, semakin besar rintangan dawai. Kamu bayangkan semakin jauh kita berjalan, semakin banyak dugaan kita. Okay, macam itulah. Begitulah juga elektrik. Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi rintangan dia. Okay. Yang kedua adalah luas keratan rentas. Okey, kamu bayangkan kalau luas keratan rentas tu besar. Satu jalan raya yang mempunyai 6 lane, tak bergaduh. Pergilah lane mana-mana pun bebas bergerak. Maka tak stres. Okay, bila driving tak stres sebab lane ada 10. Luas keratan rentas besar. Maka rintangan adalah kecil. Okay, dan sebaliknya lah. Kalau luas keratan rentas itu kecil, maka rintangan adalah besar. Okey, sesak nak bergerak tu kan. Okey, yang ketiga adalah kerintangan dawai. So kerintangan dawai ini merujuk kepada kita menggunakan dawai yang berbeza, material dia berbeza. Contohnya apa? Kalau saya ada kuprum, zarah-zarah kuprum tu adalah lebih besar kalau dibandingkan dengan zinc. Contoh. Okay, contoh So, bila zarah tu lebih besar membentuk satu dawai, maka dawai itu mempunyai zarah-zarah yang besar-besar. So, dawai nak bergerak, elektrik nak bergerak, okay, elektrik adalah elektron yang bergerak. So, elektron yang bergerak mempunyai rintangan yang lebih tinggi untuk lalu semua zarah-zarah yang besar itu. Okay, so kalau kita panaskan. Okay, tengok point cikgu yang last tu. Point cikgu yang last. Nilai kerintangan bergantung kepada, ni. Nilai yang last tu, nilai kerintangan bergantung kepada sifat semula jadi, bahan dan suhu. Sifat semula jadi merujuk kepada berapa besarlah zarah tu. Dan juga vibration dia dan sebagainya lah. Dan kalau kita panaskan lagi dawai tersebut, dia akan mengembang. Okay, dia akan mengembang. Jadi zarah-zarah itu lebih mengembang. Jadi rintangan kita lebih tinggi. Okay. Itu adalah faktor mempengaruhi rintangan dawai. Okay, ini adalah rumusan tentang kerintangan dawai. Okay, kerintangan diberikan oleh rho. Okay, tengok bahagian sini. Aduh, sorry.
Okey, tengok pada nilai rho tu. Okey. Rho adalah berada di antara adalah pemala yang dikenali sebagai kerintangan dawai. Okey. So, rintangan adalah berkaitan langsung dengan L. L tu adalah panjang lah. Okey. Dan rintangan adalah berkaitan langsung dengan dia tak ada. Rintangan adalah berkaitan songseng dengan A. Bila kita gabungkan, dia akan jadi rintangan berkaitan langsung dengan L per A. Okay, so perkadaran tukar kepada persamaan, kita akan ada satu constant. Okay, satu constant itulah adalah pemala yang dikenali sebagai kerintangan dawai. Okay, so perbandingan konduktor. Ada soalan tak untuk previous slide tu? Okay, kalau ada soalan tanya. Okay, so ini adalah perbandingan konduktor. Ada yang bukan konduktor, ada yang semi konduktor, ada yang konduktor, ada yang super konduktor. Okay, dari kiri ke kanan ialah arah pengaliran yang lebih baik. Okay, so bukan konduktor adalah bahan yang tidak mengkonduksikan elektrik dan penebat yang baik. Maksudnya dia arus mengalir tapi kebanyakannya adalah sangat negligible lah, sangat sikit. Okay, so mempunyai nilai kerintangan paling tinggi, contoh dia adalah plastik dan kayu. Okay, so ability bahan ini untuk resist elektron daripada mengalir adalah sangat-sangat tinggi. Okay, semikonduktor bahan yang mengkonduksikan elektrik lebih baik daripada penebat, tetapi tidak sebaik konduktor. Semi. Maksudnya yes or no tu in between. Okay. So mempunyai nilai kerintangan antara bukan konduktor dengan konduktor. So nilai kerintangan dia adalah sederhana. Okay. Kerintangan dalam bahasa Inggeris adalah resistivity. Okay. So contoh untuk semikonduktor adalah silikon dan germanium. Okay. Konduktor adalah bahan yang dapat mengkonduksikan elektrik, mempunyai nilai kerintangan rendah. Okay, contoh dia adalah besi dan karbon. Superkonduktor, bahan yang mengkonduksikan elektrik yang tanpa mengalami sebarang rintangan, tak ada rintangan langsung, memang super. Okay, so mempunyai nilai kerintangan 0 ohm meter pada suhu genting. Okay, pada suhu genting. Apa itu suhu genting? Suhu di mana rintangan kosong lah. Okay, biasanya superkonduktor ni mempunyai rintangan kosong pada suhu yang sangat rendah. Okay, sangat rendah, kosong atau negatif darjah Celsius. So dia akan bertindak sebagai superkonduktor yang sangat bagus. Apa kepentingan rintangan ni? Kalau tak ada rintangan, apa dia punya kebaikan? Bila tak ada rintangan, input yang kamu berikan, voltage yang kamu berikan, dia akan guna sebaiknya. Okay, dia akan guna sebaiknya. Okay, dia akan menjadikan output tak ada rintangan langsung. So apa yang kamu bagi input, itulah output. Sebaiknya dia akan menggunakan nilai input yang kamu bagi tu. Najmi angkat tangan ke tadi? Okey, tak ada Tertekan? Okey. So itu sahaja untuk slide pada kali ini. Cikgu dah bagi contoh kaedah mengira rintangan. Okey. So itu saja. Kalau ada soalan sila